العظيم لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات ونتوب إليه. استغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات ونتوب إليه. استغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات ونتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وشفيعنا أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا ويسر علينا يا أكرم الأكرمين. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه ربه. أما بعد. Sihat ke? Alhamdulillah. Sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada sesi yang kedua ini kita teruskan dengan sesi tafsir dengan menggunakan tafsir Al-Imam Ibn Kathir, tafsir Quran Al-Azim. Jadi kita itu memanglah kita baca ayatnya banyak sikit, tapi sebabkan kisah perang Hunain ini dia panjang. Dan bila kita menceritakan tentang sejarah ni dia panjanglah sikit, menyebabkan kita cuma sempat pada ayat yang ke-25 kan, ayat yang ke-25. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan masuk pada ayat yang ke-26. Kita baca sekali lagi lah. Dan mungkin huraian hukum tajwid kita tak sebut banyak lah, sebab kita dah sebut pada minggu lepas. Kita dah sebut pada minggu lepas. Jadi kita ambil insya-Allah daripada ayat yang ke-26 sampailah ke ayat yang ke-29. InsyaAllah kita cubalah setakat yang mampu insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin. وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون Sadaqallahul Aliyyul Azim. Jadi kita tengok sedikit hukum tajwid. Thumma dengung, anza dengung iaitu ikhfa hakiki, sakinatahu panjang dua harakat, ala mad asli, rasulihi rasul tu juga mad asli, hi mad silah qasirah, nah dua harakat, wa alal mu'minina wa anza dengung, wa anza nun mati bertemu dengan zal ikhfa hakiki, junudan lam tarawha tanwin bertemu dengan lam idgham ma'al ghunnah, idgham bila ghunnah. Nampak saya nak test peka ke tak tu? Kan? Ada buah kilah kan? Maknanya peka. Padahal memang salah orang panggil. Dia nak test benda je dah salah-salah lah ustaz kata. Kemudian junudan lam tarawha idgham bila ghunnah. Mim mati bertemu dengan selain mim dan ba tak ada dengung. Lam tarawha. Wa'adza huruf dzal. Huruf dzal pastikan lidah berantara dua gigi. Jangan baca wa'azza wa'adzabal ladzina kafaru. Wa dzalika jazaa'u mad wajib muttasil. Baca dengan 4 ataupun 5 harakat dengan kadar yang tetap. Kemudian summa yatubullahu min ba'di, nun mati bertemu dengan ba, hukumnya iqlab, min ba'di. Dzalika ala may, nun mati bertemu dengan ya, juga dengung. Idgham ma'al gunnah, ni bau ma'al gunnah. Masukkan nun dalam ya beserta dengan dengung. Yasha, wallahu ghafurur rahim. Ghafurur rahim, jangan baca rahim, jangan baca dengan ha, rahim. Kemudian ya ayyuha, ini sama juga panjang. Ya ayyuha, ya mad muttasil, mad wajib muttasil, ayyuhalladzina amanu. Ini mad jaiz. Mad jaiz, huruf mad. Mana huruf mad? Waw tu. Huruf mad dia bertemu dengan hamzah dalam dua perkataan. Amanu tempat huruf mad kan. Kemudian mana tadi tu? Kemudian nun mati itu apa dia? Hamzah itu pada kalimah yang lain. Kemudian fala yaqrabul masjidal harama. Yaqrabu tu dia tidak ada mad. Kalau kita berhenti kat situ jadi yaqrabu. Tapi bila kita sambung tak ada huruf mad, tak ada baca yaqrabul masjida, tak boleh. Yaqrabul masjida. Tapi tak boleh berhenti juga fala yaqrabu tu sebab maknanya tak sempurna lah.
melainkan sesak nafas sungguh. Fala yaqrabu bertinggilah. Jadi itu tidak ada masalah lah kalau ada sebab-sebab mendatang. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadha. Mim mati tak dengung kat situ. Hadha. Wa in khiftum, nun mati bertemu dengan kha, iaitu izhar halqi. Izhar halqi ni maksud tak ada dengung lah. Wa in khiftum, mim mati bertemu dengan ain, izhar syafawi. Dia kalau hukum yang berkait dengan mim kita dah sebut, mesti syafawi kat belakang. Sebab syafawi itu maksudnya huruf bibir kan. Jadi huruf mim mati kalau bertemu dengan selain daripada mim dan ba dipanggil izhar syafawi. Fasawfa yughnikumullahu min. Yughnikumullah, Allah tebal, jangan baca yughnikumullah. Yughnikumullahu min, nun mati bertemu dengan fa, dengan min fadli, dad tidak ada qalqalah. Salah kalau kita baca min fadha, min fad, tidak ada qalqalah, tapi dia ada istitalah, suara tu lanjut sikit. Min fadlihi insya innallaha alimun hakim. Tanwin bertemu dengan ha, hukumnya izhar halqi, sama juga. Kemudian sikit lagi, qatilul ladzina la yu'minuna billah. Billah nipis, jangan baca billah. Pelik pada orang bunyi tak? Billahi wala bil yaumil akhiri. Ra juga, ra nipis, jangan baca khiri. Ri nipis. Akhiri wala yuharrimuna ma harra. Ra bagi atas tebal, harra, tapi tak yang muncung, jangan harra. Ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi. Qaf, jangan baca haqqi, qaf, duduk di halqum. Haqqi minal ladina utul kitaba hatta yu'tu, bukan yu'tu, bukan ta tebal, hatta yu'tul jizyata. Ain tu nun mati bertemu dengan ya, dengung ayya, masukkan nun dalam ya. Yadiu, dua tu, nun mati bertemu dengan ya, tanwin bertemu dengan waw. Dua-duanya idgham ma'al gunnah. Ayyadiu wa hum saghirun. Mim mati bertemu dengan sad, tu tidak ada dengung. Okey, habis di situ. Pada minggu lepas kita dah bincang berkaitan dengan perang Hunain, perang Harbul Hunain ataupun peperangan Hunain, yang mana tentera Islam sejumlah sebanyak 10,000 orang ditambah dengan tulaqaul Quraisy, orang-orang yang dibebaskan oleh Nabi di kalangan pemimpin Quraisy kerana telah memilih Islam, kan? Lebih kurang 2,000 orang. 10 tambah 2, 12,000 orang. Yang mana kita dah bincang berkaitan dengan keyakinan orang Islam dalam peperangan tersebut mereka akan menang. Maka pada ketika tu orang beriman lalai sedikit kerana mereka mula bergantung dengan kekuatan maddiyah, kebendaan mereka. Di sinilah pengajaran yang Allah Ta'ala nak ajar kita. Walaupun kita berada pada apa-apa kedudukan dan kehebatan, maka jangan kita bergantung dengan kebendaan. Tempat bergantung adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Sebab itu Allah Ta'ala memperingatkan kepada puak-puak mukmin, yang mana Allah Ta'ala kata kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Berapa banyak kamu semasa kamu berperang, kamu sedikit. Boleh katakan kebanyakan daripada peperangan kamu, semua kamu sedikit. Bukan setakat jumlah kamu sedikit, persiapan peperangan kamu pun tak seberapa, kamu susah. Dalam peperangan Badar pun kamu susah. Dalam peperangan Uhud sampai mereka terpaksa menyewa baju besi dengan Yahudi. Jadi susah. Tapi di situ Allah Ta'ala berikan kemenangan. Kerana apa? Kerana kamu berusaha semampu mungkin, kemudian meletakkan natijah kemenangan itu berada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama je konsep dalam kita hidup atas muka bumi ni.
kita bagi anak kita belajar, tak, bagi anak kita masuk tuition, jangan bergantung dengan tuition tu. Tak. Soal dapat rizak setara mana, hak tu kerja Allah Ta'ala, bukan kerja kita. Jangan duk ambil alih kerja Tuhan. Kerja kita mempersiapkan, hantar anak pergi sekolah, bagi belajar dan seumpamanya. Belajar pandai ke tak pandai, itu bukan kerja kita pun. Berusaha keluar cari rezeki. Tak, kerja kita berusaha. Usaha tu kerja makhluk. Nah, tetapi banyak mana dapat, natijahnya banyak mana, keputusannya banyak mana, itu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cari jodoh untuk anak-anak, berusaha. Soal betul ke dunia orang baik, betul ke akan datang, tu cerita tu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dimaksudkan dengan tidak bergantung dengan konsep madiyah kebendaan. Ramai orang kita bila sebut pasal tak bergantung dengan konsep kebendaan, dia menidakkan usaha. Dah jadi macam golongan Jabriyah. Jabriyah menidakkan usaha, ini salah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menafikan adanya usaha yang Allah Ta'ala berikan pilihan pada kita, tetapi pegangan kita meletakkan keputusan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Meletakkan keputusan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila perang-perang tu Bani Hawazin serang, masa itulah kita tengok apa dia, berterabur orang Islam, lari sampailah Nabi kena panggil balik. Nabi panggil balik kaum ni dengan macam mana? Tengok strategi Nabi berdakwah. Antaranya Nabi sebut apa dia, kalimah yang disebut dalam hadis, ilayya ibadullah, ilayya ana rasulullah. Marilah sini kembali wahai hamba Allah. Kamu ini hamba Allah, berada dalam pemilikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu suka tak suka, nanti kamu akan mati bertemu dengan Allah. Nampak Nabi panggil ilayya ibadullah, ana rasulullah, aku adalah utusan Allah Taala. Yang pertama, Nabi menggunakan elemen tauhid untuk menaikkan balik, memotivasikan balik jiwa yang sedang berkecamuk. Lari ni jiwa berkecamuk lah ni. Berterabur sekali lah. Macam mana Nabi motivasikan balik? Yang pertama dengan tauhid. Jadi kita nak memotivasikan orang, kena kenalkan orang dengan pencipta. Hari ni banyak orang ada masalah mental hari ni kan? Macam-macam ni. Pertama kena memperkenalkan dengan Tuhan dia. Nabi ajak nak membina balik jiwa dengan cara ilayya ibadullah ana rasulullah, aku adalah utusan Allah, dengan elemen tauhid. Yang kedua, Nabi sebut anan nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib, aku ini adalah nabi yang tidak pernah berdusta sama sekali. Tak mungkin aku berdusta. Wa ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah anak keturunan Abdul Muttalib. Elemen yang kedua, Nabi menggunakan elemen perkauman, elemen ras, warna kulit, keturunan. Sebab Allah Ta'ala buat dalam penciptaan manusia, fitrah semula jadinya sayang kepada kaum kerabat dia. Kita dah sebut tentang asabiah baru ni. Sayang geng-geng wan, sayang sama geng-geng wan, geng-geng Said sayang sama geng-geng Said. Itu bukan asabiah nama dia. Itu adalah fitrah yang Allah Ta'ala buat secara semula jadi. Nabi sendiri ketika mana nak panggil kaum ni, Nabi panggil dengan apa? Ana ibnu Abdul Muttalib, mari balik, aku ni anak Abdul Muttalib, pertahankan aku. Maksudnya kamu mempertahankan aku, yang pertama atas dasar akidah, yang kedua atas dasar aku ini daripada kaum kamu. Semangat mak kilau kemelayuan. Contoh kan. Kan? Jadi pakat masuk program lagi lah. Jadi cerita mak kilau ni lah, semangat kemelayuan. Jadi Nabi juga berdakwah, mengajak orang dengan semangat perkauman, tapi perkauman yang dibina atas dasar akidah. Kita dah sebut asabiah yang tak dibenarkan. Apa dia yang Nabi sebut dalam hadis? Nabi kata an tu'ina qaumaka 'ala zulmi, kamu tolong kaum kamu atas dasar kezaliman. Kita dah pernah sebut dalam hadis Tirmizi, ada menyatakan seorang sahabat mari pada Nabi bawa anak dia, minta satu pesanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa dia? La yajni 'alaika wa la tajni 'alaihi. Dia tidak melakukan jenayah yang dipikul oleh engkau, dan engkau tidak melakukan jenayah yang perlu dipikul oleh dia. Maksudnya Nabi memberi satu isyarat, jauhi daripada sistem muqassah ataupun sistem qisas yang diamalkan oleh Arab jahiliyah pada ketika itu. Kita sebut tentang sistem muqassah ataupun qisas Arab jahiliyah ni, kalau A bunuh B, dia tak bunuh A, dia bunuh siapa? Dia bunuh ahli keluarga terdekat A, supaya A tadi merasai keperitan macam mana dia rasa.
hak ni kena bunuh, hak ni bunuh hak ni pula. Hak ni kena bunuh, hak ni bunuh hak ni pula. Jadi benda tu tak berkesudahan, kerana kematian seorang menyebabkan ratusan lagi kematian. Ini yang berlaku. Sebab tu dalam hukuman qisas Allah Ta'ala kata apa dia? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan pada hukuman qisas itu adanya kehidupan. Kita pelik, sepatutnya seorang dah kena bunuh, hak ni buat salah, hak ni pun kena bunuh, jadi dua orang mati. Tapi Allah Ta'ala kata ada hayah, ada kehidupan. Orang yang nampak qisas cara Islam ni adanya kehidupan, ketenteraman bagi siapa? Ulil albab, kata Allah, mereka yang memiliki lub. Apa maksud lub? Memikir secara mendalam, tu dipanggil generasi ulul albab tu. Bukan fikir lapis-lapis tak. Ulul albab sahibul lub, orang yang fikir sampai ke pati. Maksudnya orang yang merenung betul-betul syariat Allah Ta'ala dengan pegangan akidah yang betul. Baru dia akan nampak kecantikan hukum Allah Ta'ala. Kalau dia buat perbandingan antara sistem muqassah yang diamalkan oleh jahiliyah tadi, beratus orang mati, beribu orang, malah berlaku satu peperangan. Aus dan Khazraj, sejarah membuktikan berapa puluh tahun gaduh, dah menumpahkan ratusan darah kerana perbalahan yang berpunca daripada individu, perbalahan yang berpunca daripada beberapa individu sampai melarat. Tapi kisah tak, kisah awak buat salah, awak yang kena. Kalau kaum keluarga maafkan, wajib dia kena bayar jizyah. Bayar jizyah. Berapa jizyah kena bayar? Kena bayar jizyah dengan bilangan 100 ekor unta. 100 ekor unta tu pula bukan ditanggung oleh dia seorang, ditanggung oleh iyal, ahli keluarga, qurabah dia terdekat. Yang ni khilaf di kalangan ulama. Ada yang kata ashabul furud di kalangan pewaris, ada yang kata orang, adalah khilaf. Tapi yang penting bukan dia seorang, ada orang lain yang kena tanggung. Sebab apa? Islam mengajar kita bahawasanya dalam bab nyawa ini bukan sahaja kita kena jaga diri kita daripada memelihara darah orang lain, tapi kamu kena jaga ahli keluarga kamu daripada terlibat dengan memangsakan nyawa orang lain. Jadi ini di antara keindahan yang ada pada Islam. Jadi daripada situlah kita tengok bahawasanya Nabi SAW yang dikatakan asabiyah yang tak boleh tolong bantu-membantu atas dasar perkauman. Jadi itu ibrah yang kita ambil daripada kisah peperangan Hunain. Tidak bergantung dengan material, dalam masa yang sama kita berusaha menggunakan kebenaran, tapi bukan bergantung dengan benda tu dari segi hati kita. Hati kita bergantung dengan Allah. Yang kedua, teknik kita nak ajak orang. Yang pertama, ajak orang dengan kalimah tauhid dan tidak salah menggunakan elemen perkauman. Kerana elemen perkauman ini satu fitrah semula jadi yang Allah Ta'ala hidupkan dalam diri manusia. Kemudian kita sambung pada muka surat 144 kan? 144. Kita sambung sedikit pada bacaan tersebut. Betul? Tak habis lagi bawah tu kan? Allahumma anjizli tu. Baca lagi kan? Okay, kita baca satu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahmatullahi alaihi wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Jadi kita tengok daripada atas tadi, kita ambil sikit. Ketika sejumlah pasukan yang tadinya tercerai-berai itu telah terhimpun dan tegar dalam barisan dekat dengan Rasulullah. Dalam peperangan Hunain ini Nabi tak mundur. Nabi tak mundur, kita dah beritahu sampai peringkat Al-Abbas duduk di sebelah, Abu Sufyan duduk di sebelah mengawal baral Nabi SAW supaya Nabi tak derah sangat pergi menyerang kepada kamp musuh. Nabi ambil segenggam pasir, kemudian Nabi buat apa dia? Dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma anjiz li ma wa'adtani. Ya Allah, penuhilah untukku apa yang telah engkau janjikan padaku. Kemudian beliau melemparkan pasir tersebut ke arah pasukan musuh, dan tidak seorang pun pasukan musuh pun yang tidak terkena pasir itu di kedua matanya dan mulutnya, sehingga mereka disibukkan oleh pasir tersebut lalu lalai daripada perang. Bila masuklah mata tu jadi kacau. Dah jadi kacau, jadi berterabur sekali. Sebab bila mata tak boleh nak melihat, tak boleh nak serang orang. Dan kaum muslimin dengan begitu leluasa membunuh dan menangkap mereka, sehingga ketika pasukan muslimin pulang, ada banyak pasukan musuh yang menjadi tawanan perang, dan mereka dalam keadaan tidak berdaya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam as-sahihain, iaitu Bukhari dan juga Muslim, disebutkan sebuah hadis daripada Syu'bah bin Hajjaj. Syu'bah namanya Syu'bah bin Hajjaj.
daripada Abu Ishaq daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepadanya, wahai Abu Amarah, apakah kamu melarikan diri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Hunain? Lalu ia menjawab, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarikan diri. Sesungguhnya orang-orang Hawazin adalah ahli dalam memanah. Itu disebut oleh tu. Hawazin ini adalah satu kumpulan tentera yang handal dalam memanah. Ketika kita menyerbu mereka, mereka kalah. Lalu pasukan kami mengumpulkan harta rampasan. Ketika itulah mereka menghujani pasukan kami dengan panah. Dan pasukan kami lari tunggang langgang. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu Abu Sufyanlah yang memegang tali kekang bawal beliau yang berwarna putih. Beliau sallallahu alaihi wasallam berteriak, aku seorang nabi, tidak berbohong, aku anak daripada Abdul Muttalib. Kan kita dah sebut bahawa ni orang yang baru masuk Islam ni imannya tak sekuat macam orang lama masuk Islam. Kan orang yang dah pernah berperang bersiri-siri dengan Nabi, dah rajin tengok depan mata, ainul yaqin, janji Allah Taala. Orang macam Abu Sufyan ni baru-baru lagi tulaqaul Quraisy yang baru masuk Islam. Sebab tu antara teknik yang Nabi sebut, anan nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib, aku anak Abdul Muttalib. Abu Sufyan bila dengar nama Abdul Muttalib ni tak ada lah. Orang Arab ni kalau bak kaum, tak ada anak Abdul Muttalib. Dan Rasulullah SAW memang seorang yang terkenal. Zaman Abdul Muttalib sendiri, tak ada orang yang berani duduk singgah sana dia. Kita baca dalam sirah Ibn Hisham. Pada ketika tu Nabi yang dibela oleh Abdul Muttalib, apa yang dibuat oleh Abdul Muttalib? Membiarkan Rasulullah di tempat duduk dia. Orang nak alih, kata Abdul Muttalib, biar di situ. Sayangnya Abdul Muttalib kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata bahawa ini adalah keberanian yang tiada duanya, kerana pada saat itu perang sedang berkecamuk sementara pasukannya lari tunggang langgang. Beliau sallallahu alaihi wasallam tetap berada di atas baralnya. Baral, kita dah sebut baral ni bukan kuda, kan? Dia kacuk daripada kuda dengan keldai. Benda binatang yang tidak segagah kuda. Tapi nak cerita berani tak berani, baral pun baral, Nabi redah, kan? Yang tidak bisa lari cepat dan tidak bisa lari untuk menghindari musuh. Meskipun begitu, beliau tetap memacunya ke arah musuh seraya berteriak menyebut namanya agar semua orang mengetahuinya. Ini semua beliau lakukan didasari rasa percaya dan tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena ingat, benda ini tidak akan mungkin berlaku melainkan orang tu ada iman, keyakinan. Contoh, kita nak lintas jalan. Sebab apa kita tak lintas jalan tengah kereta sibuk? Sebab kita ada ilmu, yakin yang kalau aku lintas jalan, aku. Jadi sebab itu kalau kita tengok kenapa sahabat-sahabat sampai boleh setara ni melibatkan iman. Iman ni benda yang tak boleh sembang. Benda yang hanya boleh kita tahu tahap seseorang itu apabila berjaya melalui fasa-fasa ujian dalam kehidupannya. Sebab tu tak boleh cakap besar. Dia ustaz ke, serban dia 14 lapis ke, setara mana, jubah dia labuh setara mana sekalipun, tak boleh kita nak sembang bab iman. Dan ini adalah gambaran yang ditunjukkan, terjemahannya pada diri kita. Nak tahu setara mana bila mana Allah Ta'ala uji kita dengan satu-satu ujian dalam kehidupan. Macam mana sebab boleh berani macam ni? Ni tahap iman mereka. Sebab tu kata guru kami, betul lah Allah Ta'ala ni tak tetapkan kita pada zaman tu. Tak tetapkan kita pada zaman tersebut. Dengan iman yang ada pada kita pada hari ni, belum tentu layak kita nak turun perang macam tu sekali, seperti mana sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian serta rasa yakin akan datang pertolongannya, yakni pertolongan Allah, dan bahawa Allah akan menyempurnakan risalah yang diturunkannya dan memenangkan agama Islam terhadap agama-agama selainnya. Untuk itu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih." Kemudian Allah Taala menurunkan ketenangan kepada Rasulnya, yakni ketenangan dan keteguhan kepada Rasulnya. Sebab tu benda yang paling besar adalah sifat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita.
tengah-tengah berkecamuk dalam peperangan. Sebab tu disebut dalam Bukhari pun disebut di antara benda nikmat dalam peperangan ni rasa nak tidur. Apa dia Abang Asri, apa dia ketanda saya biasa mengaji dengan Ustaz Harul Azmi, ada hadis yang menceritakan tentang antara benda yang orang berikan, Allah Ta'ala berikan kepada orang yang dalam perang ni rasa nak tidur, rasa lena. Sebab apa? Bila rasa begitu, takut dia tu hilang. Rasa macam dia semangat tapi rasa dia tu je beleh je tak. Kan? Jadi menyebabkan tengok musuh tu tak apa dah, mari. Jadi seolah-olahnya macam tu. Rasa dia. Dan rasa lain adalah rasa ketenangan, rasa tidak hugah, tidak berdebar. Berapa ramai orang kita tengok duduk atas pentas kan, ataupun kita tengok jadi tok imam sudahlah, tak saya lah jadi tok imam. Padahal mengulang Quran kami kemah, kena jadi tok imam, dak belakang pula ada raja, ada orang-orang besar. Dak tiba-tiba kul a'udzu birabbinnas aku sangkut. Orang belakang sedap kata benda tok imam. Dak surah An-Nas aku sangkut, dia kata. Sangkut tu punca apa? Bukan kerana bukan kerana dia tak hafal, tapi kerana hugah dia duduk di depan, tak tu menyebabkan hilang habis. Dak kul a'udzu birabbinnas lepas ke Baqarah keluar. Tak tak masuk kuliah lagi, tak habis-habis la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu wala antum wala ana a'budu wala antum, tak jumpa punca. Tak lagi mana hak pasal gitu. Kira berdebar punya pasal. Berdebar ni nak cerita tak usah kata perang baru jadi tok imam, apatah lagi dalam peperangan kalau melibatkan rasa gementar, rasa berdebar, kurang confident, lagilah pula nyawa. Berlibatkannya nyawa. Jadi Allah Ta'ala berikan ketenangan kepada orang mukmin. Kemudian dia kata apa dia? Wa'alal mu'minin, dan kepada orang-orang yang beriman, yakni yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala junudan lam tarauha, dan Allah Ta'ala menurunkan badan tentera yang kamu tidak melihatnya, yakni tak melihat dengan mata kasar, iaitu para malaikat. Dalam Sahih Muslim, jadi pengarang kita ni Al-Imam Ibn Kathir, lepas pada dia datangkan ayat Al-Quran, dia buat mari hadis. Sebab tu kita kata metod dia guna ni metod tafsir bil ma'thur. Ingat tak kita sebut kan, metod yang diguna ni metod tafsir bil ma'thur, iaitu ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran. Kalau tak ada ayat Al-Quran, dia ditafsirkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada daripada Rasulullah, ditafsirkan dengan perkataan daripada para sahabat. Kalau tak ada, diambil daripada perkataan para tabi'in. Ini di antara metod yang digunakan oleh Al-Imam Ibn Kathir. Dia kata dalam Sahih Muslim daripada Muhammad bin Rafi', daripada Abdul Razzaq, kami diberitahu oleh Ma'mar bin Rashid daripada Hammam, di mana ia berkata, inilah yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kepada kami, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nusirtu birra'bi wa utitu jawami'al kalim. Aku diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya rasa takut yang dirasakan oleh musuh, dan aku diberi jawami'ul kalim. Apa maksud jawami'ul kalim? Perkataan Nabi ini ringkas tetapi membawa makna yang begitu meluas. Sebagai contoh jawami'ul kalim, Nabi sebut la darara wa la dirar, tak boleh mendatangkan mudarat pada diri sendiri dan tak boleh memberi mudarat pada orang lain. Dalam bab apa? Dalam semua sudut. Sama ada dalam pemakanan kita, tak boleh la darar wala dirar. Dalam kehidupan kamu, dalam kamu bermuamalah dengan isteri kamu, tak boleh kamu melakukan mudarat. Dalam kamu berniaga, tak boleh kamu mudarat kepada pembeli kamu. Dalam kamu buat apa saja, tidak boleh ada sisi mudarat kepada orang lain. Jadi perkataan Nabi itu ringkas tetapi jawami'ul kalim, menghimpunkan makna yang luas. Coba sebagai contoh, innamal a'malu binniyat, hanya sahaja amalan itu bermula dengan niat. Dalam niat ini, kata para ulama, niat itu sendiri merupakan al-kasab ataupun disebut sebagai ikhtiar. Ulama Asy'ariyah di bahas ikhtiar ni, niat ni lah. Sebab tu ditekankan sangat apa yang maksud usaha ni berkait dengan niat. Contoh kita tengok kat depan kita ni ada dua pilihan. Ada dua pilihan, sama ada kita nak datang ke kelas TFD ataupun kita tak mahu datang ke kelas TFD tanpa ada paksaan. Kita niat nak mari. Bila kita niat nak mari, siapakah yang menciptakan kudrah pada tubuh kita? Allah.
Tapi niat kita tadi bebas tak? Niat kita bebas, sama ada kita memilih untuk nak mari ataupun kita memilih untuk tak nak mari. Yang Allah Ta'ala hitung apa ni? Perlakuan yang disusuli dengan niat. Niat itu namanya kasab, namanya usaha. Adapun kudrah kita ni Allah Ta'ala yang cipta. Bila kita niat nak mari, Tuhan cipta kudrah yang ada pada kaki kita. Kudrah ni kederat lah, kemampuan. Kederat kita panggil kederat. Tuhan cipta kederat ada pada kaki kita. Tuhan cipta apa dia? Tenaga yang ada pada tangan kita. Boleh pula steering, boleh tekan pedal minyak, boleh kona, boleh masuk kelas berjalan, masuk duduk nyuk-nyuk dalam kelas. Itu dipanggil kudrah yang Allah Ta'ala cipta. Bermula dengan apa? Bermula dengan niat. Sebab tu ulama tekankan sangat soal niat. Adapun perbuatan yang tidak disusuli dengan niat, maka itu tidak diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bab niat ni, ni selit berkaitan dengan jawami'ul kalim. Boleh tu? Ada kita biasa dengar orang sebut, asal niat padan dah, kita niat boleh pahala dah. Niat je boleh pahala. Macam mana yang dimaksudkan dengan niat boleh pahala? Contoh, ada hamba Allah ni niat nak puasa esok hari Isnin. Dia niat nak puasa esok hari Isnin. Masuk Isnin, esok dia tak sahur. Dia tidak bersahur. Puasa wajib nak tak nak kena puasa juga. Puasa sunat dia kata Allah tak sahur. Tak apalah, try lah puasa ni, dia kata puasa je lah. Saya dia kata contoh saya lah, roti telur ni, roti telur kena kari mamak, dia kata teh tarik, dia kata bagi ni jadi, dia kata tak apa lagi, tak lagi so tak sedap, dia kata nak nyembang tak sedap, mari kita pergi dua. Saya pun belah lagi lah, tak ada iman pun lagi. Dan tarik pekat ni mamak contoh, dia kata kan. Saya pun kata tak apalah, niat nak meneman, saya kata. Jadi saya pergi tadi tu, ada tak apa-apa yang menghalangi saya kalau saya nak teruskan puasa? Tak ada pun. Maksudnya kalau saya nak teruskan puasa sampai di kedai tu, saya boleh puasa lagi kalau saya nak puasa. Tetapi saya yang memilih untuk berpaling daripada niat asal saya. Dapat tak pahala puasa? Tak dapat. Tidak dapat. Sebab apa? Sebab kita mengubah niat kita pada ketika tu dalam keadaan tidak ada apa-apa mawani'. Mawani' ni halangan-halangan yang menghalang kita daripada untuk meneruskan puasa, melainkan niat kita sendiri. Bila kita niat nak buka puasa, Tuhan ciptalah kudrat kita untuk ambil roti sekeping, untuk cedok kuah kari, untuk buat apa ni? Ambil minta order teh tarik satu. Allah Ta'ala cipta kemampuan pada diri kita, bermula dengan niat kita. Tapi kalau kita niat nak teruskan, Allah Ta'ala bantu dengan nak meneruskan. Jadi tak dapat pahala. Yang dapat pahala niat ni macam mana? Niat nak puasa esok Isnin, tak sahur, tak apa, tak sahur, memang nak puasa. Tiba-tiba sampai tengah hari, tiba-tiba rasa badan serang sejuk. Cuba lagi puasa. Tiba-tiba kohor sejuk, rupanya demam panas. Demam panas memang tak larat sangat-sangat ni. Kalau tu akan puasa, boleh jadi tak lepas nak balik rumah, kemudian tak lepas nak mengajar dan sebagainya. Terpaksa buka puasa. Maksudnya ada mawani', ada halangan yang luar daripada pilihannya. Yang ni yang katanya dapat pahala jika mana dia berniat tapi dia tak mampu nak melaksanakan puasa. Sebab tu orang perempuan yang datang haid ketika mana bulan Ramadan, Allah Ta'ala beri pahala pada dia. Kerana apa? Kerana dia meninggalkan puasa tadi tu bukan buat uzur. Ni hak uzur sungguh. Tak ada juga hak asal puasa je uzur. Macam orang lelaki lah, asal puasa je gastrik. Ada bahasa gitu. Tak, asal gastrik je bulan puasa. Dia jadi gitu, pelik gitu. Asal puasa je uzur. Uzur tu pula strik tu. Tak, 30 hari uzur. Punya lama. Jadi hak ni hak betul-betul uzur. Jadi dia nak puasa tapi ada halangan. Ada halangan meninggalkan perbuatan puasa tadi kerana halangan yang tak boleh nak buat apa. Dapat tak pahala? Dapat pahala, diberikan. Kerana apa dia? Kerana dia meninggalkan puasa itu kerana meninggikan arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu contoh jawami'ul kalim. Nabi sebut innamal a'malu binniyat, umum, tapi termasuklah niat dalam bab apa dia? Niat dalam bab ibadahnya, niat dalam bab perlakuannya, itu dipanggil jawami'ul kalim. Jadi nusirtu birra'bi, dia kata, Nabi kata, aku ini diberi bantuan oleh Allah Ta'ala dengan rasa gerun dalam dada musuh. Sebab itu kita tengok macam kita sebut tadi, budak hafal Quran. Hafal Quran ni bukan biasa-biasa. Hafal Quran memang kemas sungguh lah. Syahadah tu 1 hingga 30 sekali injuk je.
Tak, tiba-tiba baca depan sangkut debar punya pasal. Nak ceritanya dalam debar ni macam-macam dia boleh berlaku. Tak, samalah juga pihak musuh ni, persediaan dah kemah dah. Dengan pedangnya, dengan senjatanya, dengan kelengkangan baju besinya lengkap, dengan kuda perangnya begitu hebat, tapi dah rasa kecut dalam hati kau. Tak boleh nak buat apa dah. Ketar-ketar tengok musuh-musuh Islam ni jadi tengok Islam ni jadi terketar-ketar dia. Maka tidak ada tindakan yang boleh dia lakukan. Kemudian disebut apa dia? ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Allah Ta'ala bantu dengan apa dia? Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan menurunkan tentera yang tidak kamu lihat, serta menurunkan azab kepada orang-orang kafir, dan itulah balasan bagi orang-orang kafir. Sebab tu kita kata kalau ikutnya asbab musabab ini tak ada dah. Tak, memang tak ada dari segi hukum asbab, hukum adat, hukum saintifiknya. Tak, bila dah berkecamuk macam tu, tentera musuh dalam keadaan bersedia, dah terkepit dekat Wadi Hunain ni, dia terkepit celah. Orang panggil kawasan ni, musuh duduk di atas, dia duduk bawah. Tak ada apa dah, memang jadi makanan lauk dah lah. Tapi tak, adat kata, hukum adat, hukum asbab kata habis dah. Tapi dah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan pertolongan daripada sumber yang tidak disangka-sangka oleh orang Islam. Sebab tu disebut wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala memberikan rezeki. Rezeki ni sama dah. Bantuan dalam peperangan ini merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dia kata, Allah Ta'ala sebut apa? Dan firman-Nya, ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Kemudian sesudah itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima taubat daripada orang-orang yang dikehendakinya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah telah menerima taubat sisa-sisa orang Hawazin jika mereka memeluk Islam. Ni antara kebaikan yang ada pada Islam. Dah ditawan oleh orang Islam. Yang pertama, Allah Ta'ala suruh layan orang Islam ini, orang kafir ni, tawanan-tawanan perang ni dengan layanan yang baik. Dan kemudian ditawarkan kepada mereka untuk mereka masuk ke dalam Islam. Jadi sebab itu orang jadi kafir ni tak boleh nak hujah depan Allah Ta'ala esok di akhirat. Sebab apa? Sebab selama mana ada nyawa dia, Allah Ta'ala buka pintu taubat pada diri dia. Sebelum nyawa sampai ke halqum, maksudnya sampai peringkat tak sedar benda dah lah, nak mati nazak sungguh dah orang panggil. Tak, Allah Ta'ala masih membuka pintu taubat kepada dirinya. Allah telah menerima taubat sisa-sisa orang Hawazin jika mereka masuk Islam. Kurang lebih 20 hari setelah penaklukan kota Mekah, mereka mendatangi Nabi dalam keadaan menyerahkan diri. Saat itu mereka telah sampai di Ji'ranah, sebuah wilayah dekat dengan Mekah. Ji'ranah ni belah mana kalau dekat Miqat? Ala ke mana? Daripada arah mana? Saya pun lupa dah. Tapi ni salah satu daripada kawasan Miqat juga kan. Yang dekat berhampir dengan Mekah. Sebuah wilayah dekat dengan Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dua pilihan kepada mereka, memilih harta atau tawanan. Maka mereka memilih tawanan yang ketika itu berjumlah 6,000 orang, terdiri daripada anak-anak dan kaum wanita. Bila mereka masuk Islam, Nabi beri pilihan. Kamu nak bebaskan siapa ni? Kamu nak harta benda kamu balik ke? Ataupun kamu nak apa dia? Kamu nak tawanan. Sebab apa? Harta benda orang Islam ini terpelihara. Bila dimasuk Islam, maka hartanya terpelihara, tak boleh nak dirampas. Maka diserahkan. Nabi bagi pilihan nak serah pada siapa. Tapi dirampas itu pada ketika mana? Dirampas masa mereka kafir. Dirampas masa mereka kafir. Yang ketika itu berjumlah 6,000 orang, terdiri daripada anak-anak dan kaum wanita. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan tawanan tersebut kepada mereka, sedangkan harta rampasan dibahagikan kepada para pengikut perang dan kepada sejumlah orang tulaqa. Siapa dia tulaqa? Tulaqa daripada dia punya
singular dia taliq. Taliq ini orang yang dibebaskan. Kan geng-geng hak Abu Sufyan lah, hak baru masuk Islam ni, dak hak duduk sembunyi rumah Abu Sufyan dan seumpama dengannya. Jadi Nabi bila dia masuk Islam, Nabi bebas dia dan Nabi ajak masuk dalam peperangan Hunain untuk menyantuni mereka yang baru masuk Islam. Jadi harta tadi diberikan kepada tulaqa Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kepada masing-masing orang 100 unta. Di antara mereka yang menerima 100 ekor unta itu ialah Malik bin Auf An-Nadhari. 100 ekor unta. Maksudnya unta ni lebih kurang dia. Lebih kurang lebih lah 10,000 dah. Rasanya lebih banyak lah. Dah bagi sekitar dalam lebih 150,000 kot. Dengan nilaian duit dah bagi. Siapa Malik bin Auf ni? Malik bin Auf ni dah kepala mula-mula yang kumpul Bani Hawazin untuk serang Nabi. Dia lah orang yang mula-mula kumpul. Kita nak kata Islam ni pengganah lagi, setara ni punya rahmat Islam. Dia ni lah kepala di kalangan Bani Hawazin yang tak puas hati dengan Nabi, kumpul pemanah-pemanah untuk serang Nabi. Inilah Malik bin Auf An-Nadhari ni kan. Kemudian dan diangkat sebagai pemimpin kaumnya semula. Sebab itu dalam Islam, sebab apa Islam menganjurkan tawanan? Dah kata Islam ni rahmat. Dah kenapa Islam menawan juga orang kafir? Tawan ni jawabnya memang kena tawan. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Maka orang yang memerangi kamu, maka kamu kena perangi mereka seumpama mereka memerangi kamu. Maksudnya macam mana? Orang dalam perang, siapa yang menang dia akan tawan orang lain. Itu adalah sunnah peperangan. Mana ada orang dia tak apa sila-sila lalu dah nak makan tak habis sila. Mana ada orang perang ni? Dah di badidan orang perang ni. Jadi bila orang Islam menguasai orang kafir, maka orang Islam juga perlu menawan orang kafir. Tetapi dalam tawanan itu Islam mengajarkan adab, bagaimana kamu melayani tawanan-tawanan perang, ada adabnya. Sebab tu ramai di kalangan tawanan perang yang masuk Islam sebab melihat kepada akhlak dan adab yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Adi bin Hatim, seorang Kristian. Adi bin Hatim ini pernah kaum dia ni cari pasal dengan orang Islam. Lalu bila buat satu pakatan dengan orang Islam, Nabi pergi ambush lah tempat tu. Bila Nabi ambush tempat dia dah larikan diri. Tapi adik dia menjadi tawanan. Kerana adik dia ni Nabi tahu adalah orang keturunan yang orang bangsawan. Jadi adiknya ni dilepaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu adik perempuan dia ni berjumpa dengan Adi bin Hatim dan minta abang ni supaya pergi berjumpa dengan Rasulullah sebagai tanda terima kasih kepada Rasulullah. Sebab aku sedikit pun tidak dianiaya dan disentuh badan aku oleh orang Islam. Orang Islam melayan aku dengan baik. Macam aku ni di kalangan orang Islam juga. Dan aku dibebaskan atas jasa baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa Adi bin Hatim datang berjumpa dengan Rasulullah, masa itulah Nabi tengok ada salib. Nabi masa di mari tu bila sebut Adi bin Hatim, Nabi bangun pergi sambut dia. Pelik dia. Walhal dia tu dah jadi pelarian, tapi Nabi bangun, Nabi pergi sambut dia mari. Nabi kata cabutkan salib yang berada, salib emas yang berada di tekakmu tu. Nabi bawa, Nabi cerita pasal Islam dengan dia. Sambil-sambil Nabi duduk berjalan dengan dia. Tengah Nabi duduk berjalan tu, tiba-tiba ada seorang jariah. Hadisnya hadis sahih. Disebutkan seorang jariah, budak kecil. Budak kecil tahan Nabi. Dan juga seorang perempuan, budak kecil hamba, gelandangan lah kita kata, orang biasa-biasa kan. Tahan Nabi, ada hajat. Nabi berbual dengan perempuan dan juga budak kecil tu tadi tu, yang bersama dengan dia budak kecil tadi tu. Sampai peringkat Adi bin Hatim kata, lama tempoh Nabi berbual ni. Demi Allah dia kata, kalau dia seorang raja tak akan dapat peluang orang nak sembang tepi jalan macam ni. Demi Allah dia adalah Rasulullah. Maka tertariknya Adi bin Hatim kepada Islam kerana melihat kepada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni yang antara yang berlaku. Boleh bacalah kisah berkaitan dengan Adi bin Hatim. Jadi sama juga ni di antara akhlak yang Nabi, cara Nabi bermuamalah dengan orang bukan Islam. Kemudian disebut dalam ayat yang seterusnya apa dia?
يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Sudah dah. Nah, najis kena basuh tangan lah lepas ni salam orang musyrik. Jawabnya najis dari segi akidah mereka. Sebab apa? Tidak ada waris daripada sunnah Nabi. Nabi bersentuhan dengan orang kafir, Nabi suruh basuh tangan. Tak ada. Daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami memuliakan anak-anak Adam. Semua anak Adam Allah Ta'ala muliakan. Jadi ada kemuliaan pada anak Adam. Dan begitu juga dengan berkahwin dengan ahlul kitab. Dibolehkan orang Islam berkahwin dengan ahlul kitab dan hukum tersebut tidak mansukh. Cumanya zaman sekarang ni kita kena tengok. Sebab tu ada hukum ini yang maqasid ataupun tujuannya itu begitu jelas. Apa tujuan perkahwinan dengan ahlul kitab? Sedangkan puncak tertinggi yang perlu dipelihara oleh orang Islam adalah tauhid, akidah. Betul tak? Apa matlamat berkahwin? Allah Ta'ala benarkan berkahwin dengan ahlul kitab di kalangan Yahudi dan juga Nasrani. Tujuannya untuk dakwah. Tetapi kalau dalam situasi kita sekarang, agak-agak apa yang berlaku? Berkahwin dengan orang yang lain daripada agama Yahudi dan juga Nasrani, apa yang akan berlaku? Yang akan berlaku boleh membawa kepada kerosakan akidah. Sebab tu enactment sendiri tidak membenarkan perkara sebegitu berlaku. Jadi tak boleh lah. Sebab itu bila hakim mengatakan benda tu tak boleh, maka tak boleh kerana hakim melihat kepada maslahah. Melihat pada hakim ni maksudnya sini raja lah. Ada raja dan juga perundangan. Jadi hukum asalnya boleh. Tujuan apa dia? Tujuan asalnya supaya mendekatkan orang tu kepada Islam. Hari ni ramai mana orang hak jahil tentang akidah, ramai mana orang hak jahil tentang Islam. Orang kafir pula ramai hak banyak-banyak piti. Diumpan dengan harta benda agak-agak jahanam dah. Dia kata inilah sebenar-benarnya agama yang benar. Habis balik habis orang panggil akidah. Kemudian disebut apa dia? Kafir itu adalah najis, musyrik itu adalah najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah daripada tahun ini, iaitu tahun yang ke-9 Hijrah, berlaku perang Hunain tahun ke-8. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepada kamu daripada kurnianya jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat yang ke-28, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yakni agama Allah, iaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Jadi apa kata pengarang? Dia kata Al-Imam Ibn Kathir, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Jadi arahan ini datang kepada orang beriman lah. Allah Ta'ala tak sebut ya ayyuhalladzina aslamu, Tuhan sebut ya ayyuhalladzina amanu. Sebab apa? Orang yang ada iman je yang boleh menaikkan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang boleh meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kalau dalam bab taklif, dalam bab berkaitan dengan hukum hakam, Allah Ta'ala akan gunakan ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qisas, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidil haram. Dalam bab tanggungjawab melaksanakan tuntutan Allah, iaitu segala bentuk tuntutan Allah, Allah Ta'ala sebut ya ayyuhalladzina aman. Tapi dalam bab akidah Allah Ta'ala akan sebut apa dia?
ya ayyuhan nas. Nah, biasanya ataupun ya ahlal kitab. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah dengan sebenar-benar sembahan, tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang berkuasa secara mutlak. Itu dalam bab akidah. Tapi dalam bab hukum hakam, yang boleh melaksanakan hukum Allah Ta'ala ni sudah tentulah orang yang yakin pada Allah Ta'ala. Orang tak yakin pada Allah, tak usah sebut gajah hima ke dia, tak, memang dia tak buat lah. Kan? Yang memiliki kesucian lahir dan juga batin, untuk mengusir orang musyrik yang najis secara batin. Bila sebut najis secara batin, maksudnya pegangan dia, i'tiqad dia tu ada masalah. Hak tu yang dinamakan sebagai kotor, najis, kan? Dari Masjidil Haram, dan agar tidak mendekatinya setelah turun ayat ini. Maksudnya tanah haram ini masjid yang haram asal. Hari ini tak tahulah. Tak mungkin kita tengok ada orang kafir yang berleluasa masuk ke dalam kawasan tanah haram. Kalau ikutnya tak boleh. Tak, 3 masjid orang tak boleh masuk. Kafir tak boleh nak masuk. Pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa lagi lah. Yang tu dalam keadaan tertawan tu. Jadi ni asal daripada hukum, di mana ayat ini diturunkan pada tahun yang ke-9. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk menyeru kepada orang-orang musyrik untuk tidak melakukan haji lagi setelah tahun ini, dan agar tidak melakukan tawaf dengan telanjang. Jadi Allah memperlakukan dan memutuskannya sebagai suatu syariat. Ini perundangan baru yang Allah Ta'ala turunkan. Jadi Nabi suruh siapa dia pergi? Sayyidina Ali. Nabi kata apa dia? Wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbar. Kita sebut dulu. Tak, yang mula-mula kita baca dulu. Tak, berilah adhan. Kita sebut adhan. Adhan maksudnya i'lam, bagi tahu. Sebab tu azan dia kena kuat lah. Mana boleh azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah azan Allah buat apa? Nak beritahu orang masuk waktu. Mana ada azan slow, kan? Azan tu sendiri maksudnya pemberitahuan. Allah Ta'ala sebut wa adhanum minallah. Wa adhan minallah, beritahulah, i'lam, beritahu kepada orang-orang musyrik. Pada bila? Dalam ayat yang sebelum ni, kalau kita buka surah At-Taubah pada ayat ke-3 ke-4 lebih kurang. Pada hari Yaumul Hajjil Akbar, pada hari haji, pada 10 Zulhijjah. Ni di antara teknik juga dalam kita nak menyampaikan maklumat yang Allah Ta'ala ajar dalam Al-Quran. Yang pertama, wasailul i'lam, kaedah yang paling berkesan untuk bagi tahu orang ni dengan cara azan. Azan maksudnya bukan azan laung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya dengan cara suara, dengan bersuara. Ini adalah wasailul i'lam yang paling berkesan, ataupun kaedah penyampaian yang paling berkesan. Sebab mata ni bukan semua orang, benda hak duduk belakang kita tak nampak dah. Tapi kalau suara, tengok orang nak pergi rumah kan, sungai-sak dia tu, tempat denggi kan. Dah, pemberitahuan sila keluar masa diberikan 5 minit untuk anda keluar daripada rumah. Kan? Jadi diberitahu. Dah. Jadi beritahu sebab apa? Dia tak ada bubuh surat dalam peti surat. Okey, bubuh surat. Tolong baca cakap kahwin orang bubuh dalam box lah ni, dan dia orang tak payah WhatsApp belaka dah ni. Kan? Jadi kalau bubuh dalam peti surat, jawabnya minggu depan baru ke. Dah, tahu-tahu berasak dalam rumah. Jadi dia raung. Sebab apa raung? Sebab nak bagi tahu supaya suara terdengar. Jadi pada waktu bila bagi tahu ni? Yaumul Hajjil Akbar. Waktu paling ramai orang berkumpul, waktu Haji Akbar. Jadi inilah waktu yang paling sesuai untuk menyampaikan maklumat dengan tepat. Sebab ini dipanggil hikmah. Hikmah adalah perbuatan yang sepatutnya pada tempat yang sepatutnya. Kalau kita panggil budak darjah 5, darjah 6 belajar tafsir Ibnu Kathir, itu tak hikmah. Sebab apa? Sebab betul dikatakan ilmu ni, betul lah ilmu. Contoh kita pergi ajar ke budak hak kecil ni, berkaitan dengan apa dia? Budak darjah 1, darjah 2 berkaitan dengan mandi wajib. Benda sama nak mandi wajib je 1, je 2. Benda hak patut kita ajar.
Kita ajar dia tentang cara semayang, cara berwudu, didik cara semayang. Itu dipanggil berhikmah. Bukan semua yang namanya ilmu tadi itu berhikmah. Ada benda kadang-kadang orang dia bertindak secara tidak berhikmah. Jadi dalam Islam ajar kita ilmu dan juga hikmah. Kebijaksanaan tepat dalam tindakan. Jadi Sayyidina Ali iklankan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga mengiklankan, tak ada lagi haji lepas pada ni. Tak, Nabi tak nak lagi bila Nabi sampai Nabi nak buat haji wada' Nabi, tak nak ada orang-orang telanjang ni duduk tepi-tepi. Tak nak ada berhala-berhala hak duduk keliling-keliling. Kemudian disebut Imam Abu Amr Al-Auza'i berkata Sayyidina Umar Abdul Aziz memutuskan bahawa orang-orang Yahudi dan Nasrani dilarang memasuki masjid-masjid kaum muslimin, yang mana larangan ini diikuti dengan penyertaan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Menurut pandangan Al-Imam Auza'i, yang mana diberitahu Sayyidina Umar Abdul Aziz mengatakan ayat ini juga termasuk orang Yahudi dan juga Nasrani. Bukan penyembah berhala saja. Sebab kafir pada zaman tu ada 3 bentuk. Yang pertama, kafir yang menyembah berhala. Yang kedua, ada Yahudi dan juga Nasrani. Yahudi Nasrani tak sembah berhala. Tetapi mereka juga dikira sebagai kafir. Sebab apa Allah Taala sebut dalam ayat walladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Mereka yang kafir itu siapa dia? Ahlul kitab. Ahlul kitab dan juga musyrik. Sebab Yahudi Nasrani cukup benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengiktiraf Nabi, kafir lah, walaupun dia tak sembah berhala. Maksudnya bentuk kesyirikan ni banyak. Bukan sahaja menyembah berhala semata-mata. Tidak mengiktiraf Rasulullah sebagai Nabi, berpaling daripada ajaran Allah, maka itu juga dikira sebagai mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia kabur benda. Umar Abdul Aziz tak bagi. Sedangkan dalam ayat ni sebut diturunkan kepada siapa? Diturunkan khusus pada asalnya kepada musyrik. Pada asasnya ayat ini diturunkan khususnya kepada musyrik. Kan ada sabab nuzul tadi tu. Bila turun ayat ni, Allah Nabi minta supaya Sayyidina Ali dan Abu Bakar i'lankan kepada geng-geng tawaf telanjang. Siapa tawaf telanjang ni? Yahudi tak ada tawaf telanjang. Kan kita dah beritahu kan dulu tentang golongan Yahudi ni, dia memperlekeh orang Arab Mekah. Orang Yahudi kata, kita sebut bodoh piang, dia kata Arab Mekah ni bodoh. Sebab apa bodoh? Sebab mempertuhankan berhala, menganggap berhala boleh bagi manfaat mudarat. Orang Yahudi tak sembah berhala. Tetapi orang Yahudi boleh bersatu dengan orang kafir Quraisy bila mana terdesak nak menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu surah yang Allah Taala turunkan, Suratul Ahzab. Surah parti-parti, kumpulan-kumpulan yang bergabung. Walaupun aliran pemikiran masing-masing beza, boleh bergabung sebab nak jatuh ke Islam. Sebab nak jatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peperangan Ahzab ataupun dinamanya kita biasa dengar peperangan Khandaq. Khandaq. Jadi dia kata apa dia? Innamal musyrikuna najas. Umar Abdul Aziz istinbat daripada ayat ni, hanya senya orang musyrik itu adalah najis. Jadi orang Yahudi dan juga Nasrani termasuk. Jadi tak boleh masuk juga ke dalam Masjidil Haram. Tak dibenarkan juga mereka masuk ke dalam Masjidil Haram. Walaupun ayat ini pada asalnya diperintahkan kepada orang tawaf telanjang ni di kalangan kafir Quraisy. Atta', bukan atak tu. Ain ta alif hamzah. Atta' bin Abi Rubah. Atta' berkata seluruh wilayah tanah haram adalah masjid berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha. Kawasan wilayah tanah haram itu dikira sebagai masjid. Maksudnya tak boleh masuk. Kawasan tanah haram itu juga tidak boleh dimasuki oleh siapa? Oleh golongan Yahudi, Nasrani dan juga orang kafir. Ini hukum yang diistimbatkan oleh sebahagian para ulama. Bukan sahaja stopok tempat sa'i itu saja tak, ataupun kawasan Masjidil Haram keliling bangunan tu tak. Kawasan tanah haram kan dia besar lagi kan. Semua kawasan tanah haram tu dikira Masjidil Haram, yang haram untuk dimasuki oleh
orang kafir dan juga Yahudi serta Nasrani. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dia kata ustaz, dia kata dalam ayat ini jangan dekat, bukan jangan masuk. Dia juga kata gitu. Dah. Maksudnya kalau dekat tak boleh, masuk lagi tak boleh. Menggunakan kalimah dekat dengan makna memberi satu ancaman keras. La taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Ada kata, ustaz, hampiri tak boleh, tapi buat tak apa dah. Ini dipanggil masalah mental. Dah. Maksudnya kalau hampir pun tak boleh, buat lagi lah haram. Sebab tu ulama buat keluar satu kaedah berdasarkan kaedah iqtirab. Mendekati sesuatu benda haram, iqtirabul maharim. Ada satu kaedah ulama sebut, kullu syai'in yuaddi ila al-harami fahuwa haram. Sesuatu yang boleh menyampaikan kepada benda haram, maka jalan tu sendiri jadi haram. Sesuatu yang boleh menyampaikan kepada benda haram, maka jalan tu sendiri jadi haram. Kan? Kalau mesej dah berbual kosong, berseronok-seronok, bergelak ketawa pada benda-benda tak ada faedah dengan rakan sekerja sebagai contoh dah. Kena pula hak comel-comel kan, hak muda-muda lagi. Dia mari takkanlah. Kalau orang normal takkan. Malaikat gitu tak kira, dia tak cerita semua ustaz tak ustaz serupa berlaku, dah nama manusia kan. Takkan tiba-tiba buat elek itu. Mestilah ada nafsu yang mendorong, maka benda tu juga perlu kita hati-hati dan elakkan. Jadi sebab itu maksudnya tak boleh dekat, masuk lagi lah haram. Masuk lagi haram. Dekat dengan zina pun tak boleh, zina lagi lah haram. Apa lagi? Wala taqrabu, banyak lagi ayat. Wala taqrabu ni banyak lagi lah. Wala taqrabu malal yatim. Jangan kamu hampiri harta anak-anak yatim. Bukan maksudnya tak boleh pegang, jangan cuba-cuba nak buat ikut suka kamu dengan harta anak yatim kan. Kemudian dia kata, ayat ini juga menunjukkan bahawa orang musyrik itu najis seperti yang tersebut dalam hadis sahih. Orang beriman itu tak najis. Jadi Nabi pernah sebut dalam hadis orang beriman itu tak najis, orang musyrik itu najis. Tetapi ulama tengok pula pada perbuatan Nabi. Nabi sentuh orang kafir, tak ada pula Nabi dibasuh tangan. Bermaksud, fahamlah kita, najis di sini bermaksud najis pegangan. Yang dimaksudkan najis adalah pegangan. Orang yang i'tiqadnya kotor, maka pegangannya itu adalah najis. Orang yang i'tiqadnya benar, pegangannya adalah bersih, suci, naqi, disebut sebagai naqiyuddin. Ada anak nama naqi. Adapun berkaitan dengan apakah badan orang musyrik itu najis, maka jumhur ulama berpendapat bahawa badan dan zat mereka tidak najis. Maka kerana Allah Subhanahu wa taala membolehkan kaum muslimin memakan makanan orang-orang ahlul kitab. Tidak ada masalah. Melainkan jangan pula ni masuk benda-benda yang haram, tak boleh lah. Tapi kita kena tengok, nak makan makanan ahlul kitab ni kita kena kenal lah. Kalau sekiranya dibagi pada kita tu benda-benda yang bersifat masakan, dan kalau dia ni memang jenis vegetarian, tak ada masalah. Sebab ada qarinah yang menunjukkan dia tak masuk benda-benda haram. Memang dia tak makan benda-benda yang bersifat daging. Tiba-tiba dibagi ikan salmon kat kita, contoh kan, bagi untuk kita makan. Jadi kita dah tahu dia memang jenis keluarga ni macam tu, maka tak ada masalah. Tapi yang jenis tak jaga halal haram, bila dia kata dia masuk sendiri, itu kena hati-hati. Sebab ada qarinah. Qarinah ni maksudnya ada tanda-tanda yang kuat dia masuk benda haram kan. Bila dia masuk benda haram, dia masuk makanan kita, boleh tak dia masuk dengan benda haram? Boleh lah. Cumanya kalau nak jaga hati, boleh lah, ambil lah. Kemudian buatlah pandai-pandai lah. Pandai-pandai ejah lah tu kan. Jadi yang pertama, isu menjaga silaturahmi kan. Kita nak menunjukkan akhlak baik kita. Yang kedua, dari segi hukum kita sendiri. Daripada segi hukum kita sendiri, benda boleh hijah, jangan buat payah sangat kan. Kemudian ada pun disebut, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlih. Dan firman Allah taala, dan jika kamu khawatir akan menjadi miskin. Ailah maksudnya faqrah, maksudnya miskin, faqr.
Susah, miskin. Kalau kamu takut miskin, maka Allah akan memberikan kekayaan kepadamu daripada kurnianya. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, sebab apa? Sebab apa Allah Taala sebut wa in khiftum 'ailah? Manusia ni normal. Bila mana kita ni berpandukan kepada hukum asbab musabab kan? Sebab Allah juga yang buat hukum asbab musabab. Nak dapat rezeki kena kerja kan? Nak kenyang kena makan nasi. Mana boleh kenyang, tak apa, Allah Ta'ala memberi rezeki pada saya. Awak belajar tauhid tak? Dia kata tauhid tu kena kemas. Saya tak makan ni sebab rezeki daripada Allah. Ada lagi. Jadi orang jadi ni problem. Jadi kita kena bezakan hukum adat dan juga hukum akal. Hukum adat, hukum alam, hukum asbab musabab yang Allah Ta'ala buat. Bila kita tidak ada asbab, maka adalah sedikit kerungsingan dalam hati kita. Tapi dalam masa yang sama, iman kita sedar yang mengubah sesuatu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang Mekah ni dulu, mereka ni ada pengaruh kan? Orang-orang yang diusir daripada Mekah ni, mereka ni ada pengaruh. Dan orang-orang kafir sekarang ni dah tak boleh masuk Masjidil Haram. Nega dulu masa Yaumul Hajjil Akbar, masa dibuat haji, masa zaman bila musim haji, orang luar akan masuk ke Mekah buat expo besar-besaran. Kan, maksudnya berdagang, nega besar tu di Makkahul Mukarramah ni, sewa tapak dan sebagainya, kan, nega ni di Mekah ni. Tapi sekarang ni bila tanah haram tak boleh ada orang kafir masuk, maka apa? Tak ada lah sumber perniagaan tu. Bila tak ada sumber perniagaan, hukum adat kata miskin lah, maka akan lapar lah, maka akan susah, normal lah macam tu. Tapi Allah Ta'ala bagi satu motivasi, wa in khiftum 'ailah. Kalau kamu takut miskin dalam keadaan kamu sekarang ni sedang menjaga hak Allah Ta'ala, kamu sekarang sedang menjaga hak Allah Ta'ala, tapi kamu mungkin ada bimbang dari segi asbab musabab ni boleh jadi miskin, fasawfa yughnikumullah. Allah Ta'ala kata kami akan mengayakan kamu min fadli, daripada keistimewaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada keistimewaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkataan saufa menunjukkan janji yang pasti Allah Ta'ala tunaikan. Janji yang pasti Allah Ta'ala tunaikan. Cumanya tidak mungkin boleh jadi tidak berlaku pada masa dekat. Saufa juga biasa digunakan pada jangka masa yang agak panjang. Tapi Allah Ta'ala akan kaya kan? Allah Ta'ala akan kayakan kamu dengan keistimewaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kalau kita baca dalam ayat ni, fasawfa yughnikumullah min fadlih, perkataan min fadlih cukup penting. Allah Ta'ala akan beri rezeki pada kamu daripada keistimewaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita bantu agama Allah, Tuhan bagi kita miskin, zalim dah Allah. Maha suci Allah daripada bersifat zalim. Apa makna zalim? Zalim ini maksudnya seseorang itu bertasarruf, memperlakukan kepada sesuatu yang bukan milik dia, kan? Yang bukan milik dia. Contoh saya dah pernah sebut sebelum ni. Saya ambil duit abang asli 10,000, saya buat ikut suka hati saya. Zalim tak zalim? Zalim. Sebab duit itu bukan duit saya. Saya kata saya nak bagi derma, tiba-tiba saya guna duit itu pada tempat yang tak sepatutnya. Zalim. Sebab saya memperlakukan pada harta orang lain dengan tidak mengikut lunah-lunah yang sepatutnya. Adapun Allah Ta'ala, segala benda yang Allah Ta'ala buat ni berdasarkan apa? Semua berada dalam pemilikan mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni milik mutlak Allah. Sebab tu kata Al-Imam Laqani, Al-Imam Laqani sebut dalam Jawharatul Tauhid, wa iyusibna fa bi mahdil fadli wa iyu'adzibna fa bi mahdil 'adli. Allah Ta'ala, apabila Allah Ta'ala memberikan pahala ni sama ada pahala ganjaran, rezeki, kekayaan, tak termasuklah pahala di akhirat lah, syurga lah, itu nikmat paling besar. Tapi kalau nikmat dunia apa? Rezeki, kekayaan, kesenangan, anak-anak. Wa in yusibna fa bi mahdil fadli, semata-mata keistimewaan daripada Allah. Siapa yang boleh mewajibkan Allah Ta'ala?
Tak ada suatu benda pun yang boleh menekan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nak bagi, dia bagi. Kalau dia tak nak bagi, boleh. Allah Taala memiliki kita secara mutlak. Sebab itu dalam ayat ini disebutkan wa in khiftum 'ailah fasawfa yughnikumullah. Aku berjanji dan aku akan kami akan kayakan kamu dengan daripada keistimewaan kamu. Maksudnya kaya yang kami bagi kepada kamu bukan wajib kami bagi pada kamu. Kita bukan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata kalau orang buat baik Allah Ta'ala wajib kena balas baik. Ahlus Sunnah wal Jamaah kata tak ada sesuatu yang boleh memaksa Allah. Maha suci Allah daripada menerima apa-apa tekanan. Sebab tu dalam bulan Ramadan biasa benda kita semua sebut. Yang Tok Bila semua duk selawat tu, fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Fadlan, maksud fadlan keistimewaan dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Bermaksud Tuhan jadikan Ramadan itu sebagai bulan Tuhan nak limpah gandakan pahala pada kita, Tuhan nak bagi keampunan pada kita. Itu semata-mata keistimewaan daripada Allah. Kalau Tuhan tak nak bagi, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kita buat baik bukan main lagi Tuhan nak bagi neraka, tak ada masalah. Kita hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita fikir dengan hukum akalnya macam tu. Tapi bila Allah Ta'ala janji nak bagi kat kita, maka Allah Ta'ala tidak menyalahi janjinya. Allah Ta'ala tak menyalahi janji. Jadi sebab itu disebut fasawfa yughnikumullahu min fadlihi. Allah Ta'ala akan bagi kamu kekayaan semata-mata daripada keistimewaan Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada kurnia. Kurnia itu keistimewaan kurnia. Muhammad bin Ishaq berkata, hal ini kerana orang-orang berkata pasar kita akan mati, dagangan kita akan merugi dan kita akan kehilangan keuntungan yang dulu kita dapatkan. Jadi memanglah bimbang Allah nak berniaga. Dia nak berniaga tanah haram jadi sekarang. Dulu tanah halal, sekarang jadi tanah haram. Sudah sampai kali ni Saudi Tuhan bagi kaya. Tak kisahlah soal baik tak baik pemerintah, tapi nak ceritanya fasawfa yughnikumullah. Sampai kali ni bapak kaya dia. Berkenaan dengan inilah maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa dia? Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in syaa innallaha 'alimun hakim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Sebab apa turun ayat ni? Tadi yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir, satu riwayat yang diriwayatkan daripada Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq menyatakan bahawa sebenarnya apa dia? Ada orang mengeluh pula. Macam mana rezeki kita pada ni? Tak ada lah kita rezeki, susah lah kita dah tak boleh dah masuk dah, orang tak boleh mari berniaga dah. Allah Ta'ala turunkan ayat. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu daripada kurnianya jika Allah menghendaki. Nampak? Dalam ayat ini satu lagi Allah Ta'ala kaitkan min fadlihi insya'a. Kata insya' penting. Kerana bagi orang yang beriman tidak lazim dia tu beriman Tuhan bagi dia kaya, tak lazim. Tapi lazim daripada orang beriman akan mendapat kasih sayang dan suluhan hidayah Allah Ta'ala. Perkataan insya' penting. Sebab tu Tuhan sebut apa dia? Fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a. Maksudnya insya' boleh jadi kamu bawa Islam tapi kamu susah. Siapa antaranya? Sayyidina Abu Hurairah. Kita biasa dengar nama Sayyidina Abu Hurairah, ahfadzus sahabah, sahabat yang paling banyak hafaz hadis Nabi SAW. Orang baca tentang kecemerlangan Abu Hurairah, tentang geniusnya ingatan Abu Hurairah. Dia masuk Islam pada tahun yang ke-9 Hijrah. Tahun berlakunya orang panggil tahun yang ke-9 Hijrah. Dah lewat dah masuk Islam, kan?
masuk Islam dah lewat, tetapi menguasai hadis Nabi lebih daripada sahabat-sahabat yang lain. Orang baca Abu Hurairah tentang ingatan ni, orang tak baca tentang sirah hidup ni. Abu Hurairah pernah berguling sebab lapar. Min ashabis sufah, orang yang hidup duduk gelandangan belakang Masjid Nabawi. Orang tak baca hak tu. Dah, pernah suatu ketika dia lapar sangat. Satu hadis boleh saya kongsi kisah. Dah, lapar sangat, dia bertemu dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia buat-buat tanya Sayyidina Umar, tapi tanya tu suara slow kan. Sayyidina Umar kata, ni jawapan dia gini, ada benda lagi nak tanya? Tak ada benda. Sayyidina Umar pun pergi. Dah, tanya, datang pula Sayyidina Abu Bakar lalu. Dia pun dah tanya Sayyidina Abu Bakar soalan. Tanya tu bukan sebab nak tanya sangat, tapi sebab kok nak ajak pergi makan. Siapa tahu tu orang panggil kan. Lalu Nabi SAW tanya, tak payah mari sini, ikut aku. Nabi tengok muka, sebab Nabi orang pernah susah kan. Nabi tengok muka, Nabi tahu apa, mari sini. Dah, mari sini. Nabi ajak dia, Nabi suruh minta tolong Sayyidatina Aisyah masak tak banyak mana pun. Nabi pun panggil, wahai Abu Hurairah, mari sini. Ni makanan. Dah, dia pun alhamdulillah boleh makan. Dah, pergi panggil dulu geng-geng ashabus sufah hak duduk belakang Masjid Nabawi, hak susah tu mari panggil. Allahu Rabbi. Makanan apa tak banyak mana. Dah, tak banyak mana. Panggil pula ashabus sufah. Tak apalah panggil. Panggil. Dah, Nabi dah panggil dah. Boleh tak aku ambil makanan ni? Kamu pegang sodek ni. Seolah-olah gitulah, pegang sodek ni. Dah, kamu pegang sodek ni, tolong bubuh makanan ke kawan-kawan kamu tu dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tengah lapar, pegang sodek, ingat boleh bubuh dia dulu. Dah. Bubuh ke saya dulu. Bubuh. Habis dah orang? Habis dah. Bubuh. Nabi ambil. Nabi kata satu, jangan gerakkan dia daripada tempat ni. Nah, Nabi buah dia makan, tambah lagi. Nabi kata tambah lagi. Nak makan tambah lagi. Sampai peringkat duduk sini dah makan. Ambil lagi. Kata Abu Hurairah, demi Allah aku tengok makanan tak berkurang daripada tempat tersebut. Salah satu daripada mukjizat hissiyah yang disebut oleh Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, dalam Dalailun Nubuwah, dalam hadis dalam Dalailun Nubuwah. Itu di antara benda yang berlaku kepada Abu Hurairah. Bermaksud tidak lazim orang yang Allah Ta'ala sayang Tuhan beri dia kaya, tak lazim. Sebab tu dalam ayat disebut fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'. Boleh jadi Allah Ta'ala nak kamu kaya. Abdul Rahman bin Auf orang kaya, Abu Bakar As-Siddiq orang kaya, tapi tak semua yang berada pada Uwais Al-Qarani kan. Seorang yang nak jumpa dengan Nabi tak ada. Sampai peringkat Nabi sebut, Nabi kata, kamu wahai Umar, wahai Abu Bakar As-Siddiq, kalau kamu bertemu dengan orang ni, kamu minta dia berdoa. Dia ni orang bumi tak kenal. Kita bimbang orang bumi kenal kita, tapi orang langit tak kenal kita. Wal'iyazbillahi min zalik. Tetapi penduduk di langit kenal. Dia terpaksa balik kerana nak berkhidmat kepada ibu dia. Nak berkhidmat kepada wali yang paling besar sekali. Ibu dia kan. Kata zaman Sayyidina Umar, dia mari bertemu dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, siapa sebenarnya Uwais? Terkejut dia, Nabi kenal nama dia, dan Nabi boleh sebut apa yang tanda-tanda yang berada pada dia, dan Nabi suruh supaya dia berdoa. Kalau kamu jumpa dengan Uwais, minta supaya dia berdoa pada. Minta siapa dia? Sahabat hak nombor 2, nombor 3 masuk syurga. Minta supaya Sayyidina Umar Al-Khattab kalau jumpa, pesan kepada Sayyidina Abu Bakar, kalau dan berjumpa juga minta doa kepada Sayyidina Uwais Al-Qarani. Miskin, susah. Jadi miskin dan kaya ni bukan penentu kepada cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermaksud tak salah mencari kekayaan, tidak salah. Cumanya itu bukan kayu ukur kepada cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang. Kemudian yang terakhir untuk tengah hari ni, tengah hari dah lah kan. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu daripada kurnianya. Jika Allah menghendaki, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan Allah Ta'ala menyifatkan dirinya sebagai hakim. Apa maksud hakim? Hakim daripada perkataan hikmah. Hikmah maksudnya bijaksana, tepat, kukuh. Ini semua berkait dengan makna hikmah. Bermaksud hakim ini, apa maksud tepat? Contoh kan, kalau ada ruang besar ni, kalau orang yang boleh ukur kayu betul-betul masuk cukup-cukup dengan ruang ini, kita panggil hakim perbuatan. Maknanya dia memasukkan dengan ihkam. Kalau kita kata pintu, aghliqil bab bi ihkam, tutup pintu tadi dengan kemas.
Maksud hakim ni perbuatan yang tidak ada lompong. Itu panggil bijaksana. Kena sungguh, situasinya tepat sungguh, kena sungguh dengan keadaan. Allah Ta'ala menyifatkan dirinya, sesungguhnya aku ini maha mengetahui. Ilmu aku, apa yang akan berlaku aku dah tahu. Ilmu aku tidak didahului dengan tak tahu macam kamu. Kamu tak tahu dulu baru tahu. Oh gini makna ayat ni, oh gini makna ayat ni. Tapi Allah Ta'ala ilmunya la yusbaqu bil adam, tidak didahului dengan tak tahu. Tuhan maha mengetahui sejak azali. Dan tindakan aku adalah hakim. Ilmu berkait dengan pengetahuan Allah, hakim berkait dengan tindakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala tindak tanduk aku hikmah, tepat. Maksudnya kalau Allah Ta'ala nak bagi orang ni kaya, Tuhan nak bagi orang ni miskin, tepat. Nah, menurut kamu nampak tak tepat. Menurut aku tepat. Aku lebih mengetahui lagi daripada kamu. Ini hakim. Hakim dia berkait dengan tindakan. Nah, tindakan aku tepat. Kemudian Allah Ta'ala sebut apa lagi? Dia sebut sikit lagi, dia kata, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yakni agama Allah, iaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka. Ahlul Kitab. Ahlul Kitab Allah Ta'ala tak panggil dengan kafir. Kita dah sebut dah mula-mula dulu. Ya ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab, marilah kepada satu kalimah yang sama antara kami dengan kamu. Sebab mereka tahu kalimah tauhid yang sebenar. Tetapi sampai dalam ayat ni, tahun yang ke-9 Hijrah, ayat ni pada tahun 9 Hijrah, Allah Ta'ala dah mula suruh perangi orang ahlul kitab. Sebab apa? Masa ni dah jelas kafir mereka bila Nabi datang menolak ajaran Nabi. Sebab tu orang ahlul kitab yang betul-betul berpegang dengan kitab mereka pasti akan beriman. Kita dah sebut ada sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam tak pernah berkawan pun dengan orang Arab. Di antaranya Salman Al-Farisi. Dia bukan orang Arab, dia kenal Nabi melalui padri-padri. Salman Al-Farisi. Di antaranya Abdullah ibn Salam, orang yang paling alim di kalangan orang Yahudi, Abdullah bin Salam. Nabi masuk Madinah, aku orang pertama yang akan test siapa ni, benar tak dia Nabi, Abdullah bin Salam. Sampai Nabi bawa dia tu pergi jumpa dengan geng-geng Yahudi. Abdullah bin Salam. Buhairah, ahlul kitab, yang mana bila dia tengok Nabi duduk di bawah pohon, masa Nabi dibawa oleh pop saudaranya berhijrah ke Syam. Masa tu belum lagi dilantik menjadi Nabi. Nabi ni sebelum dilantik menjadi Nabi, kalau ada benda-benda pelik berlaku pada dia yang mencari adat, dia dipanggil irhaus. Alif, Hamzah, Ra, irhaus. Ni dia punya istilah. Irhaus. Irhaus. Kalau benda pelik yang mencari adat berlaku, dipanggil, lepas pada jadi Nabi, dipanggil mu'jizah. Dipanggil al-mu'jizah. Masa Nabi ikut pok saudara dia berhijrah ke Syam, Nabi tengah berehat ke tempat Buhairah, disebut Buhairah. Saya dah lah pergi ke tempat tu di Damsyik kan, di ni tempat gereja Buhairah tu. Bila sampai tu, Buhairah nampak dia duduk kat pokok, Nabi duduk kan. Nampak satu awan yang memayungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buhairah tanya pada pok saudara, dia tanya. Disebut juga dalam sirah Ibn Hisham. Siapa budak yang duduk dekat pokok tu, yang duduk kat situ tu? Ayah dia mati dah kan? Kata Abu Talib apa dia? Akulah ayah dia. Kamu bohong. Kata Buhairah, kamu bohong. Ayah dia dah mati kan? Ya, ayah dah mati. Buhairah pesan, kamu sekarang bawa balik dia segera ke bumi Madinah. Kerana dia ni, kalau orang Yahudi tahu dia daripada bangsa Arab, dia akan bunuh. Kerana Yahudi cukup berbangga dengan Nabi yang banyak turun daripada Bani Israel. Tetapi dia bukan nak beriman pun, dia sekadar bangga dengan benda-benda kehebatan. Kan banyak Nabi Isa, Allah Ta'ala beri boleh berubat orang sembuh. Dia berbangga, tapi tak ikut pun ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi irhas yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dia nak sebut tadi? Dia kata ahlul kitab. Ahlul kitab tu tadi kita cerita. Ahlul kitab adalah Nabi Allah Ta'ala suruh supaya memerangi ahlul kitab. Ramai di kalangan ahlul kitab, seumpama Buhairah,
Seumpama ada sebut dengan Bahira, ada sebut dengan Buhaira. Nah, Bahira di antaranya apa dia, Abdullah bin Salam, Salman Al-Farisi. Ni orang-orang yang antaranya siapa lagi? Pak saudara sepupu kepada Sayyidatina Khadijah. Siapa nama dia? Siapa ingat? Sepupu dia. Nama apa? Di masa nak ni dia tak ingat tak? Namanya Waraqah. Waraqah bin Naufal kan. Waraqah, jangan tukar dengan Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik tu hak ambat Nabi tu. Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal kata, kalau aku sempat dengan zaman ni, aku juga akan beriman pada dia. Sebab masa tu Nabi masih muda lagi. Nabi belum lagi diperintahkan untuk menjadi Nabi. Jadi ahlul kitab yang berpaling jelas kufur. Maksudnya kufur, kan kita sebut kufur asal maknanya penutup. Yang saya pernah cerita, saya tanya pensyarah saya ni, dari sudut bahasa lah, cover set motor tu panggil apa? Dia kata kufur. Kufur kan penutup kan, penutup. Asal makna kufur ini maksudnya apakah berkaitan dengan kufur kepada Allah? Maksudnya tahu kebenaran, tutup. Tutup pintu hati daripada mengikut kebenaran. Dia tahu benda tu betul, tapi dia tutup pintu hati dia. Tutup pintu hati dia. Kemudian dia kata, sedang mereka membayar jizyah, iaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk, yakni pengganti dari apa yang kamu khawatirkan itu. Jadi Allah menggantinya dengan kewajipan jizyah daripada setiap orang ahlul kitab. Jadi insya-Allah cerita tentang ahlul kitab, qatilul ladzina la yu'minuna billah, kita akan sambung pada siri yang akan datang. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.